Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 8.40 dan antara paparan utama. Ahli Parlimen Warga Emas tak takut mati. Kenapa takut pertahankan dakwaan? Harta apa yang Perikatan Nasional selamatkan? Politik serba mungkin atau serba sakit? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan memanjangkan rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar memerintahkan sidang Parlimen diadakan dengan kadar segera. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 4 perkara yang akan dapat dibentangkan sekiranya Yang di-Pertuan Agong memperkenankan titah sedemikian. Pertama, pengisytiharan darurat serta ordinan darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 bagi memastikan prinsip hak asasi manusia, kebebasan masyarakat madani, ketulusan dan kedaulatan undang-undang dapat dipelihara. Kedua, keberkesanan langkah-langkah untuk membendung penularan wabak COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat termasuk jadual imunisasi vaksin kepada rakyat. Dan ketiga, keberkesanan pelaksanaan Belanjawan 2021 demi memastikan kelangsungan hidup rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana B40 dan M40. Dan keempat, keberkesanan Ikhtiar Pemulihan Ekonomi Negara semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, Sekretariat Pakatan Harapan turut menjunjung kasih memohon supaya Yang di-Pertuan Agong memanggil sidang Parlimen dengan segera. Datuk Seri Saifuddin Nasution Keadilan, Datuk Dr. Hatta Ramli Amanah dan Lok Siu Fok DAP menyifatkan alasan Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan adalah lemah, dangkal dan tidak menghormati titah Yang di-Pertuan Agong pada 24 Februari lalu bahawa Parlimen boleh bersidang sewaktu darurat. Menurut mereka, Parlimen merupakan institusi ulung demokrasi di negara ini. Parlimen terus berfungsi sebagai tempat proses semak imbang pengurusan kerajaan dilakukan. Tanpa Parlimen, termasuk jawatan kuasa kira-kira wang negara, proses semak imbang tersebut telah dimatikan, tegas mereka. Sementara itu, Barisan Nasional turut merayu agar Yang di-Pertuan Agong menitahkan sidang Parlimen diadakan segera, kata pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Barisan Nasional mengesyorkan ahli-ahli Dewan Rakyat menyeru Perdana Menteri serta Jemaah Menteri untuk menghormati titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya sidang Parlimen diadakan dalam keadaan segera, apatah lagi setelah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dilonggarkan. Prinsip keluhuran perlembagaan perlu ditegakkan bagi membolehkan Parlimen memainkan peranan yang wajar dalam memastikan semak dan imbang, tegas Zahid dalam satu kenyataannya. Kenyataan Zahid itu selari dengan hujah Pakatan Harapan mengapa sidang Parlimen harus dijalankan. Kata Zahid, Barisan Nasional menganggap kenyataan Taqiyuddin bahawa Jemaah Menteri menasihatkan Agong supaya menidakkan sidang Parlimen semasa tempoh darurat mencabar titah baginda. Terdahulu, Taqiyuddin berkata Jemaah Menteri bersetuju agar sidang Parlimen ditangguhkan sehingga 1 Ogos depan. Taqiyuddin mengutarakan 3 alasan iaitu pertama, keperluan untuk Parlimen bersidang bagi membuat undang-undang itu tidak ada. Kedua, analisis data dan sains mengenai kekhawatiran penularan wabak di dalam bangunan Parlimen. Ketiga, yang paling kelakar ialah kenyataan Taqiyuddin bahawa sebahagian ahli Parlimen adalah warga emas berusia 61 ke atas yang berisiko dijangkiti wabak berkenaan. Kini ahli Parlimen Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memohon ihsan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menggunakan wewenang baginda menegakkan prinsip keluhuran perlembagaan dan membolehkan Parlimen bersidang. Perlu diingatkan, ramai di kalangan ahli Parlimen Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga warga emas. Nampaknya berbeza dengan ahli Parlimen Gerombolan Tebuk Atap Bersatu dan PAS. Warga emas ini tak takut mati keras di Parlimen akibat jangkitan COVID-19.
Perlu diingat, berdasarkan bukti dan data, sepanjang 55 hari Parlimen bersidang pada tahun 2020, tiada seorang pun ahli Parlimen dijangkiti di Parlimen. Tiada kluster COVID-19 terhasil daripada sidang Parlimen yang telah berlalu. Lagipun, kini semua ahli Parlimen telah mendapat vaksin imunisasi COVID-19. Setelah sembah derhaka kantoi, apa lagi alasan gerombolan tebuk atap? Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi sengaja mencipta naratif fitnah untuk membakar semula bara kebencian sesama kaum setelah lama ia membisu. Saya berhasrat untuk tidak membiarkan budaya fitnah ini senang-senang dijadikan propaganda murahan untuk meraih undi. Sudah sampai masanya rakyat membuat keputusan kerana fakta dan analisa, kata beliau dalam satu kenyataan pada 4 Mac lalu. Beliau berkata naratif kononnya Pakatan Harapan mengubah silibus sejarah tingkatan 4 masih diwar-warkan sehingga ke ceruk kampung. Tiada langsung bukti yang menunjukkan Pakatan Harapan masuk campur dalam mengubah pengisian buku teks tersebut. Saya telah menyanggahnya dengan mengemukakan semua bukti yang menunjukkan bahawa silibus buku tersebut telah diluluskan di zaman Barisan Nasional lagi, iaitu pada 2017, bidas Mazli. Namun di dalam sesi live Ashraf Wajdi pada 26 Februari yang lalu, beliau menyebut bahawa Parlimen dibubarkan pada 7 April 2018. Sedangkan, kata Mazli, semua orang tahu selepas Parlimen dibubarkan, Barisan Nasional masih lagi kerajaan caretaker. Begitulah gigihnya Ketua Pemuda UMNO itu cuba menegakkan benang yang basah. Mazli berkata, walaupun namanya tidak disebut tetapi sebagai Menteri Pendidikan ketika itu, beliau bertanggungjawab kepada tuduhan tersebut dan memberikan jawapan balas. Sepatutnya segala fakta dan bukti yang saya kemukakan dibalas balik dengan bukti dan fakta yang beliau ada, bukan putar belit sana sini. Ini hanya menunjukkan bahawa beliau tiada bukti dan fakta, yang ada hanya fitnah dan tuduhan kosong, ujar ahli Parlimen Simpang Renggam itu. Mazli kini mengambil tindakan undang-undang terhadap Ashraf dengan menghantar surat tuntutan untuk mengelakkan fitnah yang sama diulang-ulang sehingga boleh dipercayai oleh sesetengah pihak. Beliau juga mengajak Ashraf untuk mengadakan dialog terbuka dan Sinar Harian sudah menyatakan kesediaan untuk menganjurkannya. Namun, kata Mazli, beliau diberitahu oleh penganjur bahawa Ketua Pemuda UMNO itu menyarankan agar tajuk diubah, bukan lagi bicara tentang tuduhan yang beliau mulakan tetapi bicara tentang politik. Saya telah menjawab tidak bersetuju dan dengan tegas meminta agar kita berdialog tajuk yang pada asasnya beliau timbulkan, kata Mazli. Tetapi sehingga 4 Mac lalu, beliau masih tidak menerima apa-apa persetujuan daripada Ashraf. Kenapa takut untuk mempertahankan dakwaan yang beliau sendiri mulakan? Soal Mazli. Seterusnya, beliau merayu kepada semua pihak untuk berhenti membudayakan fitnah yang boleh menggugat perpaduan negara. Hari ini saya kena, esok siapa pula? Soalnya. Menurut beliau, jika kita berhenti memfitnah dan menuduh sesuka hati, sebaliknya fokus kepada membantu rakyat dan bekerja untuk meringankan beban rakyat yang sedang sengsara sekarang ini, tentu sudah banyak yang boleh kita selesaikan. Itulah sebenarnya cara yang terbaik untuk raih sokongan rakyat. Bantu mereka, bukan timbulkan kebencian sesama mereka. Kita pemimpin, baiklah rakyatnya, ujar Mazli. Sebenarnya, menasihati orang yang sudah dirasuk berbalisme dan rasisme melampau hanya ibarat mencurah air ke daun keladi. Otak yang dirasuk berbalisme akan mereput perlahan-lahan dan hati yang diserap rasisme akan menghitam tanpa bentuk lagi. Bukannya golongan ini tidak pernah diingatkan oleh Allah. Malah Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin yang kini mendukung Kerajaan Tebuk Atap, Perikatan Nasional turut memetik peringatan Allah dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Janganlah kita mempersia-siakan secebis ilmu yang Allah kurniakan kepada kita sekadar perhiasan di hadapan nama sebagai lambang keangkuhan. Lebih indah jika ilmu itu dimanfaatkan demi kebenaran dan keadilan manusia sejagat.
Ingat lagi kes Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang terpaksa membayar RM254,150 sebagai ganti rugi kepada Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin kerana memfitnah? Tetapi kali ini Razman tidak berani menyebut nama. Dalam satu hantaran di Facebook pada 1 Mac lalu, beliau berkata, "Tidak keterlaluan dikatakan 22 bulan Pakatan Harapan merajui kerajaan Malaysia, nilai budaya dan akhlak rakyat menjunam ke tahap yang paling teruk." Tiada data yang disertakan oleh Razman bersama kenyataannya itu. Tanpa bukti, ia kekal sebagai fitnah. Oleh kerana Razman tidak menyebut mengenai mana-mana kelompok tertentu, maka beliau dianggap bercakap mengenai rakyat Malaysia secara umum yang berbilang budaya, kaum dan agama. Bagaimanapun, carian Jom Channel menemui beberapa perkara. Di zaman Perikatan Nasional memerintah, LGBT masih wujud sehingga ada yang berani secara terbuka mahu keluar dari Islam. Kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit ditambah daripada 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun 2021. Syarikat judi kembali beroperasi. Bia boleh dijual di kedai serba nikah dan runcit. Pemandu mabuk masih berkeliaran. Keganasan keluarga juga masih berterusan. Justru, kita tidak faham apa yang dimaksudkan dengan akhlak yang menjunam paling teruk di zaman Pakatan Harapan itu. Pada 3 Mac beliau menulis lagi, katanya, "Setahun, Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, banyak kebaikan rakyat rasai dan harta negara pun banyak yang terselamat." Sekali lagi, tiada data yang disertakan untuk menyokong hujah beliau. Bagaimanapun, menurut laporan Malaysia Kini, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata sejumlah kira-kira RM8.03 bilion aset dan pegangan saham Khazanah Nasional Berhad dilupuskan mulai Mac hingga September tahun lalu. Kata Tengku Zafrul, dalam tempoh tersebut, aset yang dilupuskan itu membabitkan pelbagai sektor termasuk perbankan, teknologi, kesihatan, tenaga dan telekomunikasi yang terletak di dalam dan di luar negara. Antara aset yang dilupuskan ialah dalam Ping An Healthcare and Technologies, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Alibaba Group Holding dan Prince Court Medical Center. Pelupusan ini termasuk urus niaga jualan tertutup iaitu private sale, pasaran sekunder terbuka, open secondary market dan penempatan saham, placement serta aktiviti corporate share exercises seperti pertukaran saham dan pengurangan modal, katanya seperti dipetik 30 Disember 2020. Tengku Zafrul berkata demikian sebagai jawapan kepada soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar berhubung aset alih dan aset tidak alih khazanah yang dilupuskan sejak Mac sehingga Oktober 2020. Menurut jawapan bertulis oleh Tengku Zafrul, segala pelupusan yang dilaksanakan merupakan aktiviti operasi biasa khazanah. Beliau menjelaskan khazanah menggunakan hasil pelupusan tersebut bagi membiayai pelaburan baharu serta membayar balik hutangnya yang telah mencapai tempoh matang kerana tidak menerima sebarang suntikan dana berkala daripada kerajaan. Selaku syarikat dana pelaburan negara Sovereign Wealth Fund yang memegang kepentingan dalam syarikat yang terlibat dalam pelbagai sektor dan industri, Khazanah akan mempertimbangkan peluang pelupusan aset sebaik sahaja aset tersebut mencapai objektif pelaburan dan pulangan sasarannya, tegas Tengku Zafrul. Justru, apa bezanya dengan khazanah di zaman Pakatan Harapan yang tidak pun dikuasai oleh Menteri Kewangan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng? Sebaliknya, Datuk Seri Azmin Ali merupakan ahli lembaga pengarah khazanah dan masih kekal sehingga hari ini sebagai ghanimah pengkhianatannya kepada mandat rakyat. Laporan yang dipetik Astro Awani pada 4 Mac 2021 pula menyatakan keuntungan khazanah menyusut daripada RM2.9 bilion pada tahun 2020 berbanding RM7.4 bilion pada tahun 2019. Alkisahnya, semasa Kerajaan Pakatan Harapan, menteri yang menguruskan perkara yang berkaitan akhlak ialah Menteri Agama, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Menerusi kepimpinannya, tabung haji berjaya diselamatkan daripada muflis. Kerajaan Pakatan Harapan berjaya mendapatkan semula sebahagian daripada dana Satu Malaysia Development Berhad 1MDB yang diselewengkan. Panjang lagi kalau kita hendak bercerita tentang pencapaian Kerajaan Pakatan Harapan. Nak buat perbandingan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pun agak-agaklah YB. Janganlah sebab pencikan amanah dan DAP, semua kebaikan semasa Pakatan Harapan mentadbir negara ini sudah tidak nampak.
Pada 3 Mac lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi merintih di Facebook beliau. Katanya, kita perlu mengakui segelintir kita turut terperangkap dengan hilah dan tipu daya politik pilihan raya umum ke-14. Terperangkap dengan psikologi lawan mempermainkan sentimen dan emosi ahli serta penyokong UMNO Barisan Nasional untuk menumbangkan parti sendiri. Beliau tidak menyatakan siapa yang dimaksudkan, namun ayat-ayat Zahid itu memberi bayangan yang jelas. Menurut Zahid, mereka berpidato kononnya jika menang, Parti UMNO Barisan Nasional akan diselamatkan oleh pemimpin kerajaan baru. Hakikatnya, selepas tewas, UMNO Barisan Nasional malah dihina, dikeji dan cuba dihapuskan secara total oleh mereka. Inilah yang dikatakan politik serba mungkin yang juga melibatkan adegan scheme of things yang disebut Zahid sebagai membeli belah. Kini mereka cuba lakukan apa sahaja untuk mengaburi mata rakyat, hatta membeli belah sana sini demi mempertahankan kuasa, kata Zahid. Rentetan daripada serang-menyerang tanpa henti antara UMNO dan Bersatu itu akhirnya dilayangkan surat cerai pada 4 Mac 2021. Hari ini, 5 Mac, Zahid mengulangi seruannya supaya seluruh jentera, ahli dan penyokong UMNO Barisan Nasional all out menggunakan media sosial. Beliau mendakwa kenyataannya telah menimbulkan kemarahan tentera cyber yang menyerang Facebooknya, memperlekeh dan memutar-belitkan kesaannya. Kluster fitnah bimbang rakyat tahu akan kebenaran, akan tahu pernah diperdayakan bos mereka. Kluster kuasa khawatir bos hilang kedudukannya apabila rakyat menyedari UMNO Barisan Nasional jua yang terbaik untuk mereka. Kluster cari makan takut UMNO Barisan Nasional bangkit kuat. Bos hilang jawatan, maka mereka apa pun tak boleh, ujar Zahid. Semua kluster yang disenaraikan oleh Zahid itu bukan dari Pakatan Harapan. Apakan daya Zahid? Politik serba mungkin yang diamalkan oleh parti-parti politik di Malaysia termasuk yang menggunakan kaedah Machiavelli yang menghalalkan cara kini sudah menikam diri sendiri. UMNO Barisan Nasional menggunakan kaedah itu apabila ia memberi kuasa kepada Bersatu menerusi langkah Sheraton atau tebuk atap. UMNO Barisan Nasional menyokongnya walaupun tahu tindakan itu salah dalam sistem demokrasi. Maka jika UMNO Barisan Nasional merasa terhina atau dikeji, itulah harga yang harus dibayar kerana mereka mengangkat pengkhianat sebagai ketua kudeta. Nasib buruk UMNO Barisan Nasional jika boleh dianggap buruk kerana gagal mendapat lebih banyak jawatan Menteri Kanan harus dijadikan sempadan ketika Pakatan Harapan dalam usaha mencari rakan untuk pilihan raya umum ke-15. Perpecahan UMNO Barisan Nasional adalah baik untuk Pakatan Harapan. Justru pimpinan Pakatan Harapan yang terdiri daripada keadilan, DAP dan amanah harus segera memperkuatkan jentera akar umbi mereka bagi memenangi pilihan raya umum ke-15. Itu harus diutamakan. Tidak perlu tergesa-gesa melamar pihak yang jelas memusuhi pengerusinya sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan sampai politik serba mungkin menjadi serba sakit kerana akhirnya yang sakit ialah rakyat jelata. Ingatlah, rakyat sudah mengalami bagaimana dikhianati kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.